Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan sambung ke bahagian seterusnya, iaitu bahagian kita buat satu topik sebenarnya, satu topik 4.2, iaitu tujuan setiap bahagian fungsian. Tujuan bahagian fungsian adalah untuk memastikan semua aktiviti perniagaan dapat dilakukan dengan pantas dan efisien. Tujuannya ialah supaya proses perniagaan ataupun proses pembuatan barang, proses jual, urusan komunikasi dilakukan dengan pantas, cepat. Sebab bila dalam perniagaan ni mesti cepat. Kalau kita lambat, kita rugi, kan. Tambahan pula, setiap bahagian membantu untuk mencapai misi, visi dan objektif yang diingini oleh syarikat. Sebagai contoh, kita lihat carta atau rajah 4.2. Tujuan bahagian fungsian pertama lagi, penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja. Maksudnya khusus pada tugasan-tugasan yang telah diberikan untuk setiap fungsian. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. Maknanya peningkatan kemahiran, maknanya skill-skill itu dapat ditingkatkan dan kerja pun dapat dihalusi lagi, lebih efisien. Sebab kita lakukan benda yang sama. Bila kita buat benda yang sama, kita akan lebih baik dalam bidang itu. Contoh, bila kita berlatih taekwondo, kita akan berlatih taekwondo hari-hari, kita berlatih taekwondo, kan. Maknanya kita mahir taekwondo, setiap hari kita berlatih. Sama dalam pekerjaan, kita hari-hari kita gunakan Microsoft Word, hari-hari kita gunakan Microsoft Excel, hari-hari kita gunakan contohnya Adobe Photoshop, dan kita akan mahir dalam aplikasi-aplikasi ataupun kemahiran kita perlukan. 3. Mudah melatih pekerja baru dalam bidang pengurusan yang sama. Jadi senang untuk melatih pekerja baru. Jadi kita dah tahu basic kita dan kita senang ajar pada pekerja-pekerja baru sebab mereka masuk dalam bidang yang sama. Dan mereka memahami apa yang diperlukan dalam bidang itu. Dan keempat, dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujudnya sistem perkongsian sumber. Dan ini maksudnya kita memudahkan kerja. Contoh, kalau kita dalam bahagian pentadbiran, kalau kita perlukan suatu benda yang berkaitan dengan kewangan, kita hanya perlu pergi ke bahagian kewangan. Kita tak perlu mengira. Contoh sama, contoh bahagian pengeluaran. Berapa banyak produk. Kita tak perlu di bahagian pentadbiran, kita tidak perlu untuk datang ke kilang dan mendapatkan data. Kita kira stok satu-satu. Tak. Kita cuma perlu jumpa dengan pengurus bahagian itu dan mendapatkan data. Sebab mereka dah ada data. Tinggal kita mendapatkan data. Jadi memudahkan pengurusan sumber itu. Sebab kita berkongsi sumber. Dan bahagian pentadbiran juga mereka memberi arahan. Contohnya arahan untuk produk baru dan sebagainya. Spesifikasi produk baru. Semua itu dibuat di bahagian pentadbiran. Jadi bahagian pengeluaran cuma perlu pergi bahagian pentadbiran dan dapatkan maklumat dan data. Dan mereka akan cuba buat. Dan sebagainya. Okey, kita akan tengok bahagian pertama, iaitu bahagian fungsian pentadbiran 4.2.1. Pentadbiran merujuk kepada pelaksanaan suatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai visi, misi dan objektif perniagaan. Jadi pentadbiran adalah mereka yang bekerja untuk mencapai visi. Kerja mereka adalah untuk mencapai visi. Sebab itu kita kadang-kadang kita menyampah dengan pentadbiran, contohnya pengurusan sekolah sebagainya. Bukan sebab mereka jahat ke apa, tapi mereka perlu capai visi. Mereka terpaksa mencapai visi yang telah ditetapkan. Jadi mereka akan lakukan apa sahaja cara yang terbaik untuk mendapatkan tugasan tu, menyelesaikan tugasan tu yang telah ditetapkan. Baik, tujuan bahagian fungsian pentadbiran ialah untuk menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Itu utamanya. Proses sokongan sebagai penyokong. Sebab semua bahagian perlu ada pengarah dia. Perlu ada pentadbir dia. Kalau tak ada bahagian pentadbir ni, memang kita masalah dengan fail banyak. Siapa nak buat fail? Semua bahagian pentadbiran. Seterusnya. Kedua, B. Peranan bahagian fungsian pentadbiran. Bahagian fungsian pentadbiran berperanan menjalankan urusan dalam organisasi perniagaan seperti mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Itu penting. Menerima rekod. Mesti ingat rekod. Key point je record.
Kerja mereka adalah mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Yang pertama. Yang kedua ialah bahagian fungsi pentadbiran juga berperan untuk menyediakan dokumen, syarikat dan mengurus program seperti mesyuarat. Okay. Jadi mereka mengurus, menyimpan dan menerima rekod, dan dalam masa yang sama mereka membuat pengurusan program dan juga dokumen-dokumen syarikat. Contoh dokumen-dokumen syarikat seperti profil syarikat, seperti laman web dan sebagainya. Okey, itulah tugas pentadbiran. Nampak kecil tapi sangat besar. Jadi mereka yang dah masuk dalam pentadbiran ni memang mereka-mereka yang hebat. Dan juga mereka-mereka yang bersabar. Mereka bagus dan juga mereka sangat bersabar. Sebab kerja mereka bertindih banyak. Okey, 4.2. Poin 2, bahagian fungsian sumber manusia. Okey, bahagian fungsian sumber manusia adalah sebuah bahagian yang mengurus aktiviti perancangan sumber manusia seperti merekrut ataupun mencari orang dan juga memilih dengan termuduga dan sebagainya. Dan juga mereka juga menilai prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Jadi kerja mereka besar. Okey, sangat besar sebab mereka kena cari orang, mereka kena pilih orang, latih orang, bangunkan orang, hantar kursus dan sebagainya, dan juga jaga kebajikan. Maknanya kena jaga pekerja sebab kita perlu pekerja yang mahir, dan pekerja yang mahir perlu dijaga dengan baik. Okey, contohnya berikan mereka rumah, kereta, berikan mereka potongan SOKSO, potongan WSP. So mereka akan rasa, oh biasanya masyarakat ni berikan bonus dan sebagainya, kan. Jadi mereka akan suka bekerja dengan kita. Okay, so manusia bagi seorang perniagaan adalah pekerjanya. Jadi kita perlu bekerja, perlukan orang. Jika pekerja dilatih dengan baik dan komited, setiap tujuan perniagaan dan sibuk akan lebih mudah berjaya. Okey, kita akan lihat tujuan lain. Okey, tujuan bahagian pengurusan manusia adalah untuk membantu peniaga supaya berjalan lancar. Okay. Serta mempunyai staf yang berpengalaman dan berkemahiran. Penting pengalaman dan berkemahiran. Itu bagian juga bertujuan untuk memastikan industri mempunyai keperluan sumber manusia yang cukup. Kita perlukan pekerja yang cukup mengikut bidang kepakaran yang diperlukan oleh organisasi. Maksudnya kita perlu pekerja yang cukup dalam setiap bidang ataupun fungsi dalam syarikat supaya kita punya kerja senang, kita punya kerja lancar. Dan pada masa juga bahagian ini juga membangun sumber manusia. Mereka melatih. Mereka melatih mereka untuk supaya dapat gunakan ICT, gunakan aplikasi baru dan sebagainya. Dan itu bahagian juga tujuan memastikan tenaga kerja kekal dalam organisasi. Mereka bajikan, sebab itu kita kekalkan pekerja dalam syarikat. Kita naklah orang yang bagus dalam satu benda tu, tiba-tiba dia berhenti kerja dengan kita sebab contohnya tak puas hati dengan bos dan sebagainya. Okay, dan ataupun gaji rendah. Itu sangat tidak bagus untuk sebuah syarikat sebab syarikat perlukan pekerja yang mahir. Okey, supaya dan bila pekerja mahir ini diberikan kebajikan yang bagus, mereka akan memberi sumbangan maksimum. Mereka datang awal, mereka buat kerja lebih. Okey, mereka tak ada buat komplain, mereka tak ada buat demonstrasi. Okey. Ini memudahkan semua orang bila pekerja itu dijaga dengan baik. Baik, B, beranan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia, bahagian fungsi manusia bermainkan peranan yang penting dalam membangunkan dan memacu pertumbuhan sebuah perniagaan. Dapat 4 peranan yang dimainkan oleh bahagian fungsian menguruskan sumber manusia, iaitu pertama sekali perancangan sumber manusia, kedua latihan dan pembangunan, ketiga perkhidmatan pekerja dan kebajikan, dan keempat perhubungan industri. Okey, 4 peranan utama ni yang kita perlu lihat pertama sekali ialah perancangan sumber manusia. Okey, kita lihat pengurusan sumber manusia atau PSM lah, singkatkan senang. PSM ni kerjanya ialah untuk proses pengambilan pekerja atau staff. Mereka tengok pekerja, macam contoh pekerja kurang, mereka buka dekat depan kilang tu letak tulis kerja kosong ataupun jobs available. Okey, supaya untuk mengambil pekerja dan staff. Okey, supaya memenuhi keperluan syarikat. Okey,
Baik, seterusnya yang kedua, proses dalam perancangan sumber manusia ialah membentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kerjaya pekerja. Maknanya kita buat satu tugasan untuk pekerja-pekerja ni untuk membentuk kemahiran mereka. Kita berikan mereka kursus-kursus tertentu supaya mereka lebih baik. Okay, pada mula mereka masuk, mereka akan belajar Microsoft Word, Microsoft Excel, sebenarnya mereka contohnya bahagian perfailan dan sebagainya. Kalau bahagian operasi, kita latih mereka menggunakan mesin. Sebenarnya kita naikkan lagi penggunaan mesin-mesin yang lebih advance, lebih tertentu, lebih baik, punya mesin-mesin baru dan sebagainya. Yang ketiga, membentuk sistem pertukaran. Maknanya kita buat sistem mana mereka boleh naik pangkat, turun pangkat, semua tu. Okay? Mereka boleh naik pangkat, mereka boleh tukar-tukar dengan di bahagian dalam bahagian lain ataupun dengan pasukan lain. Supaya mereka akan rasa, oh aku boleh bagi bahagian ni, aku boleh naik bahagian ni. Dan juga menyediakan gaji-gaji tertentu lah supaya mereka akan suka untuk naik pekerja atau naik level tahap kepakaran kemahiran mereka. Lepas tu kenaikan pangkat mesti diberikan, contohnya 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali, ataupun mereka mengambil satu kursus tertentu untuk naik pangkat. Dia akan memberi motivasi pada pekerja. Dan seterusnya membentuk sistem tindakan yang berkaitan dengan disiplin, dan juga disiplin perlu dijaga. Untuk pekerja mesti ada disiplin. Contohnya kita untuk bekerja sebagai guru, contohnya mesti ada pakaiannya khas. Okay, tak boleh pada tu kasut kena macam ini, seluar mesti ini, baju mesti ini. Sama dengan pekerja, contohnya kerja kilang, mereka ada baju khas yang sesuai dengan kilang itu. Contoh kalau kilang itu membuatkan pakaian, mereka akan menggunakan pakaian yang sama, warna yang sama ataupun warna sama untuk bahagian-bahagian tertentu. Yang merah pengeluaran, pentadbiran warna hijau dan sebagainya. Ataupun dalam bahagian oil and gas, mereka pakai jumpsuit, full jumpsuit yang mempunyai yang mempunyai satu kelebihan itu, kalau ada kebakaran mereka tak terdedah pada kebakaran yang besar ataupun kecederaan yang lebih teruk sebagai jumpsuit tu, untuk oil and gas. Okey, selanjutnya latihan dan pembangunan. Apa yang dilaksanakan? Pelaksanaan program induksi dan program latihan kemahiran untuk pekerja baru dan pekerja sedia ada. Mesti kita nak harmonikan orang, kita mesti buat induksi. Induksi ni lebih kepada, contohnya induksi ni lebih kurang macam apa nama masuk sekolah tu, program suai kenal lah, contohlah. Program suai kenal supaya pekerja baru yang kerja lama ni kenal satu sama lain, tak tahu dia ni bagus buat apa, supaya tak ada masalah. Kita tak ada macam masuk-masuk kena marah ke, tak kenali kena marah. Tak best lah bila kata, oh ini aku punya mandu, contohnya bos aku, ni aku kerja dengan dia, tak apalah kena marah. Kita tahulah orang-orang je. Dan seterusnya, pembangunan pekerja melibatkan proses melibatkan kepercayaan pekerja untuk menerima tanggungjawab yang tugas baru. Maknanya kita latih pekerja kita tengok pekerja kita, lepas kita tengok ada yang bagus bahagian pentadbiran, kita naikkan dia bahagian pentadbiran. Ada ini orang ni bagus peka bahagian, dia boleh pergi bahagian kewangan, kita hantar dia bagi kewangan untuk berlatih. Supaya mereka ni dibangunkan aset, atau dalam bahasa sekolah adalah pembangunan kemampuan murid. Itu lah. Kita bangunkan kemampuan mereka. Kita nampak, oh ni orang ni, budak ni boleh pergi sini, atau murid ini boleh pergi sini, murid ini boleh pergi sini, murid ini ada peluang untuk masuk bahagian ini. Kita tahu orang-orang itu. Kita fahami apa dia punya sekatan-sekatan, dan kita cuba tolong untuk betulkan sekatan-sekatan tu. Itu sebagai guru lah. Tapi kalau bagi sebarang pekerja, kita tengok pekerja ni bagusnya kat bahagian mana, lepas tu kebaikan dekat bahagian mana. Okay, dan juga dia punya kelebihan kat mana, kekurangan kat mana. Contoh dia pemarah, maknanya kita hantar dia kelas kurangkan marah, counselling marah kan, ada kan counselling marah. Okay, kita ajar supaya mereka boleh membangunkan lagi mereka punya potensi diri. Yang ketiga, perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Okay, menyediakan kemudahan untuk
Pekerja semasa bertugas dalam organisasi seperti kemudahan pengangkutan, kemudahan rekreasi, kemudahan kaunseling dan kemudahan kantin. Benda basic. Rekreasi, mesti ada tempat untuk bersenam sikit-sikit. Pengangkutan, nak pergi kerja, ada bak kereta ataupun ada van ambil. Memudahkan mereka akan lebih suka pergi kerja. Kemudian kaunseling, maknanya kalau ada masalah, mereka boleh jumpa kaunselor. Dan kemudian kantin, maknanya kalau nak makan, tak lagi keluar. Pergilah kantin kilang. Dan makanan juga perlu jaga. Jadi bukan makan sesaja makanan yang inilah makanan yang pelik-pelik atau makanan-makanan yang mahal. Tak, dia bagian-bagian yang asal makanan bagus. Orang kerja kilang asal makanan bagus, sedap memang aku duduk kantin. Dan sesuatu kantin kena cantik lah, tak ada macam tepi longkang ke apa, tak ada. Mesti sesuai dengan tempat dia makanan kan. Dan sebenarnya perhubungan industri, pekerja melalui kesatuan pekerja menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kemudahan yang diberikan oleh pihak majikan. Maknanya mereka ada suara dalam suakam atau suakam pula, nama perkeso contohnya, dan hak asasi manusia perkeso lah, social worker. Okay. Dan mereka boleh nyatakan ketidakpuasaan mereka dengan pihak-pihak ini ataupun badan kebajikan pekerja, dan banyak lagi lah bawah bagian kebajikan pekerja ni, supaya boleh membantu pekerja-pekerja yang tak bersuara ini supaya mereka contoh macam gaji tak dibayar ke, ataupun ada penyelewengan ataupun ada masalah dengan ketua, mereka boleh menyuarakan rasa tak puas hati tu. Okay. Itu perhubungan industri. Kita kena baik dengan pekerja. Bila pekerja bagus, kita bagus. Kerja tak bagus, kita masalah. Okay. Bila pekerja tu bermasalah ataupun ada masalah, buat mogok dan sebagainya, buat demonstrasi, bakar kilang, rugi kita. Jadi bila pekerja bagus, suasana bagus, harmoni, senang kerja. Okay. Kena ingat tu bila hubungan tu ada. Dan last sekali ialah membantu menyelesaikan masalah pertikaian semasa proses perundingan yang sedang dijalankan. Jadi kalau ada rundingan ke apa, bahagian PSM ni atau bahagian sumber manusia ni akan menyelesaikan. Jadi itulah empat pengurusan sumber manusia utama. Pertama ialah perancangan sumber manusia, ambil pekerja, buang pekerja. Kedua, latih dan pembangunan. Latihan dan pembangunan. Mereka melatih pekerja, bangunkan pekerja supaya pekerja itu lagi bagus. Kalau boleh jadi ketua, jadi ketua. Tak kisah. Yang penting dia bagus. Ketiga, perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Mari kita berikan kemudahan tertentu. Apa yang perlukan? Dobi, bagi dobi. Apa perlukan lagi? Kopi, mesin kopi, bagi mesin kopi. Supaya mereka lebih gembira bekerja. Dan seterusnya ialah perhubungan industri. Mereka mesti ada persatuan pekerja. Dalam syarikat mesti ada persatuan pekerja. Supaya mereka boleh membantu kawan-kawan mereka tu. Dan juga jika ada berlaku perundingan, ada masalah, kita sebagai peranan PSM ni, kerjanya ialah untuk menyelesaikan masalah tu lah. Kalau ada masalah, apa masalahnya, selesaikan masalah, bincang, bukan gaduh. Bincang supaya tidak ada masalah. Okay, sampai sini dahulu. Kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.